Ruzana Ibrahim, hos anda untuk Kaki Gunung. Dan hari ini kita akan mendaki ke Gunung Ledang. Saya Ruzana Ibrahim. Mari sertai saya dalam eksplorasi untuk meneroka, memanjat, mendaki dan pelbagai lagi pengalaman untuk menawan puncak-puncak gunung di serata Malaysia hanya dalam Kaki Gunung. Mentari belum lagi menyentuh bumi ketika Zana bangun untuk persiapan ke Taman Negara yang penuh legenda di selatan Semenanjung. Destinasi kita terletak kira-kira 2 jam dari Kuala Lumpur di daerah Tangkak, Johor. Tak sabar rasanya nak tiba di Taman Negara Gunung Ledang yang bersempadan dengan negeri Johor dan Melaka ini. Minggu ini saya akan melangkah ke zaman silam menjejak ke puncak yang dikatakan menjadi tempat kediaman puteri khayalan yang menjadi kegilaan Sultan Mahmud Shah pada kurun ke-15. Gunung Ledang merupakan puncak yang tertinggi di negeri Johor yang tahap pendakiannya dikatakan sesuai untuk pendaki amatur dan juga profesional. Mitos, legenda dan pengembaraan. Gunung ini telah melakar sejarah dan diselubungi misteri sejak berkurun yang lalu. Pendaftaran pendaki bermula di laman 3 budaya di mana kami perlu mendaftarkan setiap barang kami satu persatu. Ini adalah untuk memastikan kebersihan taman terjaga untuk kesejahteraan alam sekitar dan keselesaan pendaki lain. Sekarang kita kena isi borang pengisytiharaan barang dekat tempat bidang ni lah. Ini adalah satu yang setiap orang wajib buat. Bara ni untuk ialah sebab sengat-sengat badan untuk masa campur kulit. At least kita aware lah, kita prihatin bahawa sebenarnya adalah amat penting kita jaga alam persekitaran, jangan membuang sampah berantakan. Jadi kalau kita keluar tak cukup benda tu kena denda, padam ke? Bagus lah. Okay, sekarang ni Zana dah siap-siap kemas barang untuk persediaan mendaki. Jadi lepas ni nak perlu dengar taklimat pula. Total dia ada 8 checkpoint. Tetapi kita akan skip 1 checkpoint. So daripada bawah nak ke puncak total biasa normal pace dalam 6 jam mendaki. Sekarang jam menunjukkan 8.30 pagi dan kami sudah pun bersedia untuk mendaki Gunung Ledang. Dan pada hari ini, kita akan ditemani oleh maling gunung kami, Abang Faizal. Okey, Zana, tanpa membuang masa, kita boleh terus jalan. Okey? Situ laluan. Situ. Jom. Tangga ini merupakan titik permulaan pendakian kami dari laluan Sagil. So, Ledang ni yang pertama, paling tinggi sekali. So, Blumut tu nombor 2. Yes. So sekarang ni kita orang dah pun masuk zon orang kata zon mendaki lah, zon hiking. Jadi kat sini kalau nak buat apa-apa persediaan, nak keluarkan tongkat pun boleh. Dan sejurus kita dah sampai dekat zon hiking ataupun zon mendaki ni memang wajib kena ada guide ataupun maling gunung untuk menemani kita sampai ke atas lah. Kalau tak, dia dikirakan macam menceroboh. Ini yang Zana cakap tadi tu pasal zon dan laluan pendakian. Hanya pendaki dan jurupandu sahaja yang dibenarkan masuk. Jadi kalau korang nak datang sini, kena wajib ada guide. Zon dakian amat penting bagi memastikan keselamatan pengunjung taman, terutamanya untuk memastikan tidak ada orang yang hilang dalam taman negara berkeluasan 8,612 hektar ini.
700 langkah anak tangga masuri konkrit ini menghilang dan denai hutan bermula, membawa kami ke checkpoint yang pertama. So, laluan dia lebih panjang sikit lah daripada yang tadi tu. Dari bawah ke CP1 berapa minit ni? Tadi kita jalan mungkin dalam 20 minit atau 20 minit. Nak ke CP2 ni 15 minit lah. 15 minit dia dekat. Okey. So kita punya pace sekarang ni masih kategori normal lagi. Normal Normal. Tak terlalu perlahan, tak terlalu perlahan, tak terlalu cepat. Tak adalah semput sangat nak sampai ke Bukit Semput. Pendakian kami diteruskan melalui trek yang bersempadankan pokok-pokok meranti ke checkpoint kedua. Tanpa membuang masa, kami meneruskan perjalanan melalui simpang laluan kijang yang membawa kami ke checkpoint ketiga. Okey, kita dah tiba di CP3 ataupun tempat ni dinamakan Batu Orchid sebab di depan Zana ni terletaknya sebiji batu yang besar dan Zana diberitahu bahawa tumbuhan yang melekat pada dinding ni adalah sejenis tumbuhan orchid. Tapi Zana tak pastilah nama orchid tu. Jadi apa-apa pun, kasih Zana berehat dulu, take 5, minum air sebelum kita mulakan perjalanan semula ke atas. Kita jumpa lagi selepas ni. Pendakian Zana dan Faizal ke puncak Gunung Ledang bermula pada pukul 8.30 pagi melalui trek Sagil. Hutan simpan ini dikatakan penuh dengan tapir dan rusa. Buah peninggalan monyet juga dapat dilihat berselerak di tanah. Mungkin kita akan dapat melihat beberapa penghuni hutan hari ini. Setiap langkah melalui hutan penuh legenda ini membuatkan Zana memikirkan sejarah dan mitos yang tidak dapat dipisahkan daripada lokasi ini. Perjalanan ini membawa kami melalui 2 lagi checkpoint penting. Sementara berehat di checkpoint yang kelima, Zana sempat berborak santai bersama Faizal tentang apa yang bakal menanti kami selepas ini. Okay, sekarang ni kita dah tiba di CP5 dan Faizal, saya dengar cerita ada beberapa trail cara untuk datang untuk naik ke puncak lah. So kat Gunung Ledang ni setakat ni dia hanya buka 2 laluan saja. So sekarang ni kita berada di pintu B, laluan Sagil, laluan Sagil dan satu lagi laluan Asahan, Via Asahan lah. Jadi kita ikut Via Sagil lah ni? Sekarang ni kita berada di Via Sagil. Via Sagil. Apa istimewanya Via Sagil ni kalau banding dengan Asahan? Kenapa kita ikut Sagil? Bandingkan Sagil dengan Asahan, laluan Sagil ni dia lebih pendek lah berbanding Asahan. Lagi kurang mencabar dari Via Asahan tak? Mencabar dua-dua laluan tu ada cabaran tersendiri. Okey. Cuma macam laluan Sagil ni dia ada, lepas ni kita akan jumpa KFC. Makanan? Bukan makanan. Makanan. Malam ni. So, nanti kita akan jumpa KFC. Kat signboard tu dia ada tulis maksud KFC dia apa lah. So lepas kejutan lah kira ni. Yes. So lepas ni lepas KFC dia akan terus pergi ke CP6. CP6 tu nama dia Gua Kambing. Ada kambing sana? Ke ada legenda mitos ada cerita dah kenapa nama tempat tu Gua Kambing. Okay, nanti kita cerita kat atas pula. So lepas 6 nak pergi ke 7 dia ada Batu Hampa pula. Batu Hampa kat situ pendaki kena buat climbing lah, panjat batu tu menggunakan tali saja.
saya dah dapat sedikit info tentang pendakian perjalanan kami ke puncak. Jadi Zana berasa agak teruja lah untuk merempuh cabaran yang bakal datang di hadapan. Okey, kita teruskan perjalanan. Kalau korang nak tahu, Gunung Ledang ni juga digelar sebagai Mount Ophir. Sebab orang British dulu kan masa dia menakluki tanah Melayu, dia memberikan nama Ledang ni Mount Ophir lah. Mount Ophir. Nama Mount Ophir dikatakan berasal dari perkataan Ibrani yang merujuk kepada tanah penuh kemewahan dan emas yang diterokai Nabi Sulaiman. Itu hanya salah satu nama Gunung Ledang yang juga dikenali sebagai Kim Sua atau Gunung Emas oleh pedagang Cina. Trek semakin curam, tapi tongkat mendaki Zana sangat membantu Zana menempuh batu hampar tinggi dengan kecuraman 50 darjah menghala ke hentian seterusnya. Dan cabaran pun bermula. Beberapa siri cerun di sini perlu dinaiki tangga kerana hampir menegak. Gaya jugalah. Tapi puas hati bila dah sampai di KFC. Killer Fitness Center. Yeah! Trek hutan ini seterusnya membawa kami ke hentian ke-6 iaitu kita dah sampai di Gua Kambing CP6. Terbentuknya gua ni dari hasil himpitan batu ya. Tadi Faizal dah janji nak ceritakan apa mitos, apa legenda, apa di sebalik Gua Kambing ni. Okey, nama Gua Kambing ni cerita sebab dulu mereka pernah jumpa kambing gurun berada dalam gua tersebut lah. So Gunung Ledang ni sebenarnya memang ada kambing gurun. Memang ada kambing gurun. Kami dah jumpa lah. Sekali tu je jumpa dekat Gua Kambing ni kan macam ada di persekitaran dekat tempat lain? Okey, yang jumpa tu kita orang ada satu grup research yang melihat binatang yang ada dalam hutan ni, binatang apa yang ada, yang kami letak kamera speed track, kamera track tu. So dari kamera tu kami dapat kesan lah kambing gurun tu memang ada lah. I see. Tapi tempat ni adalah tempat pertama yang diorang jumpa kambing gurun tu dekat sini lah. Gua Kambing. Kami nama dia Gua Kambing. Tips mendaki Gunung Ledang. Sarung tangan disyorkan terutamanya setelah melepasi checkpoint ke-5 bagi mengelakkan tangan anda cedera akibat rope burn atau pergeseran dengan batu. Jangan kata akak tak payung ya. Tangga ni dia macam dekat taman ekstrim tau. So dia Zana rasa seronok lah. Tapi kita kena tetap berjaga-jaga sebab dia bergoyang sedikit. Tapi walaupun dia bergoyang, dia stabil. Jadi dia hanya dia bermain dengan fikiran kita. Jadi mental tu kena kuat ya. Alright, let's go. Zana perlu bersedia dengan sarung tangan pada tahap ni sebab kita bukan sekadar mendaki tapi merangkak selepas ini. Tak apa, kita boleh redah dulu. Lagipun, Zana minat dengan cabaran macam ni. Perjalanan kami belum selesai lagi. Tinggal hampir 1.5 jam untuk kami menuju ke puncak Gunung Ledang. Jadi, kita kembali selepas ini. Sudah melepasi 6 checkpoint dalam ekspedisi menawan puncak Gunung Ledang. 90 minit terakhir pendakian kami agak mencabar dan dimulakan dengan memanjat batu hampar. Ingat mendaki hanya berjalan ke?
di Gunung Ledang, memanjat, merangkak, semua ada. Hadiah kami setelah senaman tadi ialah flora menarik yang begitu fotogenik ini. Kita dekat Taman Bonsai. Kita dekat Taman Mr. Miyagi. Taman Bonsai merupakan tempat rehat yang digemari ramai. Apatah lagi dengan pemandangan yang begitu nyaman ini. Boleh berangan macam kat Jepun dah ni. Pendakian diteruskan melalui kawasan hutan yang penuh akar dan flora menarik. Kami telah pun melepasi ketinggian 1,100 meter dari aras laut bila tiba di checkpoint Bukit Botak. Tarik nafas jap. Selepas Bukit Botak, kami berhadapan sekali lagi dengan set tangga dan batu hampar yang hampir menegak. Kecuraman tangga ini adalah sebanyak 80 darjah di mana ia merupakan set tangga yang terakhir sebelum kita menjejak kaki ke puncak Gunung Ledang. Nampaknya ketinggian yang perlu dipanjat lebih kurang dalam 4 tingkat. Curam juga ni. Tapi berbekalkan semangat juang yang membara, Zana tetap mara ke hadapan. Betul kata orang, peringkat terakhir memang memerlukan ketahanan mental. Sinar matahari menembusi tumbuh-tumbuhan mewujudkan secebis harapan untuk menampakkan destinasi terakhir kami. Zana berasa amat teruja ketika berada di anak tangga terakhir yang membawa kami ke puncak tertinggi di mana kita boleh menikmati panorama vista 360 darjah. Dan akhirnya inilah puncak yang ditawan, puncak Gunung Ledang 1,276 meter dari paras laut. Zana teruja dapat mengamati pemandangan indah di puncak gunung. Pada hari yang cerah, dikatakan pendaki boleh melihat pemandangan sejauh Sumatera. Ekspedisi hari ini ternyata mencabar ketahanan fizikal dan mental Zana. Tapi setelah 6 jam mendaki, Zana begitu puas hati dengan pengalaman yang ditimba pada hari ini. Sekarang ni jam menunjukkan 2:30 petang dan akhirnya selepas 6 jam 40,000 langkah, kami berjaya menawan puncak Gunung Ledang. Gunung Ledang sudah tertawan. Bolehlah kita menganalisa data daki kita untuk hari ini. Sudah lama saya berhajat untuk menjejakkan kaki di Gunung Ledang dan alhamdulillah akhirnya tercapai juga hajat saya. Dan orang kata ini memang adalah satu pengalaman yang tak dapatlah saya lupakan. Okey, apakah puncak yang bakal kami tawan seterusnya? Jangan lupa saksikan penjelajahan saya dalam Kaki Gunung.